Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pertama sekali kita banyakkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurniaan Allah, kasih sayang daripada Allah, masih lagi Allah beri kita pinjaman nyawa, menggerakkan segala tubuh badan kita supaya kita sentiasa dapat beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah tersambung semula pengajian kitab Kiamat Hampir Tiba pada muka surat yang ke-51. Yang ke-7, berapa lama ia akan hidup setelah kemunculannya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, kata pengarang, Dajjal akan hidup setelah ia memulakan tantangannya kepada umat ini selama 40 hari sahaja. Mana riwayat Dajjal ni hidup sejak dulu lagi. Cumanya dia membuat kerosakan di atas muka bumi Allah selama 40 hari. Dia ni hidup lama. Lah ni Dajjal ada dah. Lah ni Dajjal ada dah. Kisah Tamim Ad-Dari yang kita dah baca hadis yang sebelum ni. Dajjal dia duduk dalam satu gua yang kita tak tahu di mana gua tersebut. Maka nanti akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi riwayat dia hidup dia tak lama. Dia hidup hanya 40 hari sahaja, yang mana dia membuat kerosakan di atas muka bumi selama 40 hari. Tak lebih daripada itu. Dan hari pertamanya adalah sama dengan setahun. Rasa dia tu hari pertama Dajjal mula buat kerosakan, rasanya seperti setahun. Satu hari rasa macam setahun. Tu kira lama lah tu. Dan hari kedua sama dengan sebulan, dan hari ketiga sama dengan 1 minggu, dan hari-harinya yang baki lagi sama seperti hari-hari biasa. 3 hari yang ketiga sama seperti seminggu. Kemudian hari keempat barulah hari seperti biasa macam mana kita jalani kehidupan seharian. Mana Dajjal ni dia akan buat kerosakan pada hari pertama tu. Masa itulah dia akan cari sebanyak mungkin orang supaya jadi pengikut dia. Hari pertama dia mengaku diri dia sebagai Dajjal tu, hari pertama dia dapat kerosakan atas muka bumi tu, hari pertama itulah dia akan pergi cari semua orang Islam, nak merosakkan akidah mereka supaya mempercayai Dajjal itu adalah Tuhan. Nampak tak? Mudah orang nak percaya. Lah ni bukan kata Dajjal sikit-sikit tak bomo, sikit-sikit tak bomo. Dia gidah tak bomo kat Al-Ustaz tak jadi. Kata kita pergi alik Thailand. Pergi ke tak bomo Thailand tu sedap sikit dia kata. Bomo Thailand banyak tuan-tuan kita tuan-tuan. Ayah saya dia buat perubatan Islam kan. Biasa bila ada orang mari berubat rumah dia, tanya hantu tu, "Mu mari mana?" "Aku mari alik Thailand," gitu tu. Asal bila ada je orang datang berubat, bila benda tu, jin tu ada tubuh badan dia, tanya mana? Daripada Thailand. Dia hantar orang rayu kita minta tolong selain daripada Allah. Ni makna orang ni lah yang mudah terikut Dajjal ni. Nampak tak? Bagus sangat kot tak? Apa nama ni, siap, tapi hantu tu siap oyak ni. Dia kata jin belah Thailand ni ada gerik-gerik dia. Jin ada gerik ke? Jin ada gerik ke? Mengingat biasa-biasa lah. Jin pun ada grade. Grade A ni paling mahal.
Siapa nak pakai grade A ni kena beli lebih kurang 20,000 sekali ambil. Nampak tak? Tapi semuanya pelawak belaka, setan belaka, jin belaka, nak tipu daya kita. Jadi golongan macam ni mudah. Dah tahu tak tolong siapa. Nak minta dekat menteri makanan, menteri pun tak makan. Tak? Saat keluarnya Dajjal, hak menteri makanan, menteri pertanian semua Dajjal. Seorang dia je menguasai semua kementerian. Kita nak pergi minta dengan menteri tu, menteri pun tak makan. Dah minta dengan siapa? Dah kalau kita iman kita lemah, maka kita akan mudah terjerumus mengatakan Tuhan, mengatakan Dajjal adalah Tuhan. Cukup bahaya. Dan hari-harinya yang baki lagi sama seperti hari-hari biasa. Jadi keseluruhan masa Dajjal membuat fitnah dan kerosakan itu ialah 14 bulan dan 14 hari. Dalam hadis Muslim ada disebutkan, qulna ya Rasulullah wa ma labthuhu fil ard, qal 40 yawman, yawmun kasanah wa yawmun kasyahrin wa yawmun kajum'atin wa sairu ayyamih ka ayyamikum. Qulna ya Rasulullah fadhalika al-yawm alladhi kasanah atakfina fihi salatu yawm, qal la uqduru lahu qadrah. Rawahu Muslim. Artinya kami bertanya, wahai Rasulullah, berapa lamakah ia akan tinggal di muka bumi ini? Nabi SAW menjawab, ia akan tinggal selama 40 hari. Hari yang pertama seperti setahun, dan hari berikutnya seperti sebulan, dan hari yang ketiga seperti seminggu. Kemudian hari-hari yang masih tinggal lagi, iaitu 37 hari, adalah sama seperti hari-hari kamu yang biasa. Sama seperti setahun. Lama. Dia sehari je, tapi hari tu akan jadi lewat. Nampak tak? Dia mempunyai banyak masa untuk membuat kerosakan atas muka bumi. Pada hari pertama saja dia turun. Lalu kami bertanya lagi pada Rasulullah, wahai Rasulullah, di hari yang panjang seperti setahun itu, apakah cukup bagi kami hanya sembahyang sehari sahaja, iaitu 5 waktu sahaja? Cukup tak Rasulullah? Nak, hari itu sama lama ni seperti setahun. Jadi cukup ke kami sembahyang sekadar 5 waktu? Nabi SAW menjawab, la, tak cukup. Nabi kata, tak cukup. Kamu mesti menghitung hari itu dan menentukan kadar yang bersesuaian bagi setiap sembahyang. Hadis riwayat Muslim. Maknanya dalam satu hari itu ibarat setahun, maka kita kena mengira waktu dia supaya kita tidak tertinggal waktu solat. Dia bukan tak cukup 5 waktu solat, kita sehari 5 waktu. Tapi bila satu hari, hari pertama Dajjal kemunculan dia, maka lamanya satu hari itu seperti setahun. Bila lama seperti setahun, maka kita atas kita sendiri untuk menghitung waktu yang bersesuaian untuk kita solat. Maknanya kalau sehari kita buat 5 waktu, kita kena kalikan dengan 300. Berapa hari dalam setahun? 375, 65. Kali lah tuan-tuan, 5 kali 365. Nak tahu waktu mana Ustaz? Kita sendiri kena hitung. Setelah beberapa jam daripada tu, setelah berapa, tengok matahari juga. Tapi orang yang leka dia tertinggal benda ni. Dia jadi tak perasan. Pasal apa pula nak kena buat anak kali? Dah ni Nabi kata ni. Dalam setahun tu kita sendiri yang kena menghitung waktu supaya kita tidak tertinggal waktu solat. Tu, maksud sabda Rasulullah SAW ini ialah kita harus menghitung jam yang berlaku pada hari itu, bukan mengikut perjalanan matahari seperti biasanya kita lakukan. Jadi kalau misalnya sudah berlalu 7 jam setelah sembahyang subuh pada hari itu, maka masuklah waktu sembahyang zuhur, dan wajib kita mengerjakan sembahyang fardu zuhur. Dan apabila telah berlalu setelah sembahyang zuhur itu 3 jam misalnya, maka masuklah waktu asar.
maka wajib kita sembahyang asar. Begitulah seterusnya sembahyang maghrib, isyak dan subuh, dan seterusnya sehingga habis hari yang panjang itu sama panjangnya dengan masa 1 tahun. Dan hitungan sembahyang pun pada hari itu sama banyaknya dengan hitungan sembahyang selama 1 tahun. Ni hitung ikut jam, ikut waktu, kebiasaan. Daripada subuh nak ke zuhur pun apa, berapa jam tempoh dia. Daripada zuhur nak ke asar, berapa lama tempoh dia. Masa tu boleh ke sembahyang jemaah? Wallahu a'lam. Kita tak tahu. Pasal Dajjal ni dia tak boleh tengok orang senang. Dia tamuh ni orang-orang sembah-sembah Allah ni tak mau tengok. Kemungkinan masjid akan ditutup ketika tu. Dia kata tak boleh bagi masuk masjid, PKP. Tak boleh masuk masjid, Dajjal ada. Tak boleh. Dah macam mana kita nak sembahyang? Kita kena sembahyang di rumah kita dengan bersama dengan anak isteri kita. Hidupkan jemaah. Sebab apa Islam mengajarkan kita solat jemaah, tuan-tuan? Sebab kekuatan Islam tu sendiri ialah dengan jamaah, dengan berjemaah. Nabi tak pergi perang seorang diri, tuan-tuan. Ada tuan-tuan baca dah hadis Nabi pergi perang seorang dia? Ada. Sayyidina Umar yang orang yang hebat pun, dia tak pergi perang seorang dia. Dia persiapkan tentera dia untuk pergi serang. Tak ada siapa pun. Pasal apa? Pasal nak ada, bila ada jemaah ni, maka kekuatan Islam tu akan jadi lebih. Itu sebab kita amat-amat digalakkan untuk solat berjemaah. Itu sebab ulama dalam mazhab Syafi'i kata, tuan-tuan, dalam mazhab Imam Syafi'i, solat berjemaah ni hukum ni fardu kifayah. Berarti kalau satu tempat tu dah ada orang melakukan solat fardu, maka terlepas dah lah. Kalau kita tak pergi pun tak dosa, tapi hati tak hitam. Manakala ulama dalam mazhab Imam Syafi'i sebut sekiranya Imam Syafi'i masih hidup, maka dia akan tukar fatwa dan mengatakan solat berjemaah itu adalah wajib. Dia kata kalaulah Imam Syafi'i masih hidup, dia akan menukarkan fatwa dia, mengatakan solat berjemaah tu wajib. Sebab apa? Pada zaman Imam Syafi'i dulu, masjid-masjid yang dibina kecil, tetapi jemaahnya ramai. Masjid kecil je bina, tapi jemaah ramai. Sampai tak jadi payah orang nak sembahyang disebab terlalu ramainya orang yang datang. Maka Imam Syafi'i fatwa kata tak apa, fardu kifayah. Kalau dah ada orang datang, mu tak wajib datang dah. Atau mu boleh hidupkan jemaah di tempat-tempat yang lain. Kita lah ni dah masjid besar, marah tiang banyak, kira-kira balik banyak tiang daripada jemaah. Bung beno masjid, oi hebat. Tiang mana? Jemaah 4 orang, tiang ada 100. Mana? Tiang tu banyak lagi pada orang. Oh, malu kat orang semua. Masjid besar. Orang lah ni, tuan-tuan, kalau nak buat masjid, sama buat masjid biasa-biasa. Nak buat masjid biar nampak hebat. Salah satu tanda-tanda hampir berlakunya kiamat, bila orang pakat bermegah dengan binaan masjid yang sangat hebat. Oh, masjid aku ni tinggi. Masjid aku pun tekad ni, masjid pun tekad. Bermegah-megah dengan binaan masjid yang sangat besar ni, tanda kiamat ni. Ada tak lah ni? Ada, tuan-tuan. Ada. Orang wujud dah gini. Dah wujud dah orang macam ni. Nak tunjuk, oh hebat, nak bagi masjid besar dah. Tapi akhirnya isi kandung dalam masjid tu kosong. Jadi kosong. Sebab apa? Yang menguruskannya bukan di kalangan orang yang boleh menguruskan. Maknanya bukan ahli dia. Bukan ahli dia. Dia sesuatu benda, tuan-tuan, bila diberikan kepada bukan ahli, jadi punah, rusak. Dia bukan ahli dia. Saya, tuan-tuan, bagi sepanah suruh beki kereta. Jahanam tu kereta tu. Tak boleh nak buat pasal tak reti, bukan ahli dia. Tapi kalau pemain kereta bagi sepanah kat dia, tak ada sepanah pun dia boleh hijau, boleh buka.
Pasal apa? Pasal memang dia ahli dia. Satu benda kena berikan pada ahli. Ramai orang lah ni, dia kira nak jawatan ni. Ni antara orang yang mudah ikut Dajjal. Pasal Dajjal ni dia tawarkan jawatan. Masa tu tak ada dah apa kerajaan semua ni tuan, tak ada dah tuan. Parti-parti apa pejuang tak ada dah masa tu. Tahu parti pejuang? Tak ada dah masa tu, semua tak ada. Habis licin lah, tak ada. Ada siapa kuasa tiga tu? Dajjal. Mu nak kuasa? Mari ikut aku. Bukan kata nak kuasa, mu nak pitih, mu nak tina, mu nak apa, aku boleh bagi belaka. Dajjal ni antara fitnah yang Allah bagi pada dia, dia boleh menghidup dan mematikan orang. Tapi sebenarnya yang dia hidupkan tu, yang dia matikan tu bukanlah mak ayah kita. Yang dia hidupkan tu ialah syaitan yang berbentuk manusia. Iblis berbentuk manusia tu. Syaitan tu. Syaitan dia boleh ubah diri dia macam manusia. Jadi bila kita tengok, oi, hidup semula mak ayah aku ni pun hidup semula. Pula dia pergi percaya pada Dajjal, maka usak akidah. Kena kuat tuan. Nampak macam sekarang ni, nampak macam biasa kan. Kita tak lalui pada masa tu. Kita dengar pasal COVID-19 ni sangat bahaya. Daripada awal tahun lagi kita dengar benda tu bahaya. Tapi kita tak menyangka bahaya itu bila kena pada negara kita, sampai kita pun terduduk saat kena PKP pada mula-mula dulu. Terduduk tuan-tuan. Betul tak? Ada orang tak ada pendapatan, susah. Allah tuan-tuan, saya salah seorang yang ada buat menghantar bantuan kan. Allah, sian tengok amai yang tak makan. Minta ni. Macam mana lah nanti saat keluarnya Dajjal. Kita tak usah kata dia, kita ni. Barangkali pada masa tu dia, iman dia kuat, kita ni tak tahu lagi. Tahu tak? Kita belum tahu kita hal-hal kita lagi tuan-tuan. Tapi saat berlaku COVID, semua orang tak tahu benda tu akan berlaku. Tapi tahu bahaya COVID-19 ni. Kalau kita tak jaga elok, boleh datang ke negara kita. Mari sungguh tanpa kita menyangka, ramai orang terjejas akibat daripada COVID-19. Ni tubik Dajjal berat lagi. Orang-orang yang tolak Dajjal ni tuan-tuan, siapa-siapa di kalau sesuatu kampung tu, apabila dia menolak ajaran ataupun Dajjal, bila Dajjal datang di satu kampung, dia ajak percaya dia sebagai Tuhan, dia tawar kita macam-macam. Jika dalam satu kampung tu menolak ajaran dia, menolak tawaran dia, maka kampung tu akan jadi padang pasir esok harinya. Dajjal hantar tentera dia usakkan tempat tersebut. Tu tuan-tuan. Ni bahayanya Dajjal ni. Pasal apa Allah bagi fitnah yang sangat dahsyat. Itu sebab Nabi ajar pada kita, kalau kita nak elakkan diri kita daripada terkenanya fitnah Dajjal kan, kita baca 10 ayat surah Al-Kahfi, ayat awal dan 10 ayat akhir dan surah Al-Kahfi. Amal semua. Sebelum PKP hari itu amal, lepas PKP ada. Kerana tahu ada satu masjid tu pas main syak semua baca dengan jemaah. Habis PKP tak ada tu. Tak apa, baca sendiri. Dia bukan syarat kena baca jemaah. Balik juga baca. Saya tahu banyak tuan-tuan mesti hafal. Betul tak? Kita dah baca berapa lama dah? Kan? Kebanyakan di antara kita siapa? Alhamdulillahillazi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Apa macam ayat ni? Saya lupa dah. Alhamdulillahillazi lam yattakhidh, bukan?
Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Mesti kita kebanyakan kita dah hafal lah. Nak baca semua tu. Sekarang ni kita tak nampak benda tu macam penting. Kita tak nampak. Itu yang ramai orang buat lebih kurang dia tu sebab dia tak nampak. Nampak tak? Percaya tak? Percaya tapi percayanya tak kuat. Sama juga tuan-tuan, ada orang kata apa, kita tahu ada syurga, ada neraka. Ada syurga, ada neraka, kita tahu. Kita tahu neraka tu, neraka tuan-tuan, seksa yang paling sikit lah, ataupun seksa Allah SWT dalam neraka tu yang paling perlahan apa tuan-tuan, akan dipakaikan satu slipper daripada api neraka. Maka bila dipakai, otak dia akan melegak. Terlalu panas ni slipper dia pakai. Itulah seksa yang paling ringan dalam api neraka. Kita tahu semua tu. Nampak tak? Tapi kepercayaan kita tak 100%. Kita tahu nak sekali kita solat berjemaah, kita dapat 27 darjat di sisi Allah. Darjat kita naik 27 kali dengan 5. Berapa tuan-tuan? Kira sendiri lah. Tak, 27 kali 5. Berapa banyak darjat? Kalaulah kita nampak satu je darjat di sisi Allah, Allahu Akbar. Berebut tuan-tuan. Nah, kita tahu tapi kita tak mahu beriman. Darjat pada pandangan manusia orang nampak. Kan? Kita nampak darjat manusia tu, kita nampak tu sebab orang terkejar-kejar darjat manusia ni. Nak jadi bos, nak jadi bos, nak jadi hebat, nak jadi pengaruh, nak jadi tu, nak jadi ni. Sanggup buat apa saja supaya apa? Dia memiliki darjat yang boleh dilihat orang, yang boleh dilihat oleh diri dia sendiri. Sedangkan waktu tipu daya belaka. Semua tipu daya belaka ni tinggal belaka. Yang kekalnya ialah darjat di sisi Allah. Tapi tak ramai orang nak. Tak ramai orang nak, dan tak ramai orang yang benar-benar nak kepada darjat di sisi Allah. Sebab apa? Dia tak nampak. Sebab tu orang beriman ni, dia kena beriman pada benda yang ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia kena beriman pada benda yang tak nampak. Kita kena beriman pada wabil qadri khairihi wa syarrih. Apa nama ni? Syurga, neraka, kiamat. Semua kita kena beriman belaka tu. Benda tu kita tak nampak, tapi wajib kita beriman. Wajib kepercayaan kita kena sungguh-sungguh. Mana kita atas diri kita tu, mana kita kena perbaiki diri kita. Kena perbaiki diri kita supaya apa? Kita mempercayai Quran dan hadis tu lebih daripada darjat yang dilihat oleh manusia. Kena percaya lebih lagi. Darjat insya-Allah lagi tinggi, lagi hebat, maka kita pandang yang tu. Nak kejar yang tu, pasal itulah yang kekal. Mati esok baru nampak. Mana? Sekarang tak nampak lah. Betul Ustaz, darjat di sisi Allah tinggi. Tak? Betul ke tak percaya mati tengok. Mutra mati. Nak, lepas tu mu tengok sendiri lah darjat yang kita cari di dunia dengan darjat yang dijanjikan oleh Allah. Tengok sendiri lah. Tapi dah mati tu kat mati je lah. Tak, kira settle lah tu. Kita jumpa je lah kat sana esok-esok. Sebab tu kita kena berhati-hati. Kepercayaan beriman tu nak disebut sebagai beriman, mesti kena jaga-jaga iman kita ni. Tapi itulah iman kita ni tuan-tuan, ada masa naik, ada masa dia turun. Ada masa naik, ada masa turun. Tu sebab salah satunya Nabi ajarkan kita baca surah Al-Kahfi tu kenapa tuan-tuan? Kerana nak supaya iman kita kuat ketika tu, kita dapat mengelakkan diri kita daripada fitnah Dajjal. Begitu pula pada hari yang kedua di mana panjangnya sama dengan sebulan, dan pada hari yang ketiga yang panjangnya sama dengan 1 minggu, maka pada hari-hari ini sembahyang juga ditakdirkan seperti contoh yang telah kami sebutkan tadi. Hari kedua sama seperti sebulan. So kita kena ni. Dan kalau tak mengaji bab ni,
Kalau kita tak tahu, tak mengaji hadis ni, kita tak belajar bab ni, sudah kita sembahyang 5 waktu je hari tu tuan-tuan. Pasal apa kita tak tahu? Kita tak tahu. Sebab tu ilmu sangat penting. Ingat, kalau kita bertemu dengan Dajjal suatu hari nanti, kita minta pada Allah jauhkan kita daripada fitnah dia. Kalau Dajjal keluar nanti tuan-tuan, kita tahu dah hari pertama keluarnya Dajjal, maka solat kita kena sama seperti setahun walaupun sehari hari Dajjal keluar. Yang ke-8 macam-macam fitnah Dajjal. Dajjal telah diberi peluang oleh Allah Ta'ala untuk menguji umat ini. Oleh kerana itu, Allah Ta'ala memberikan kepadanya beberapa kemampuan yang luar biasa. Di antara kemampuannya ialah, yang pertama, segala kesenangan hidup akan ada bersama dengannya, dan benda-benda yang beku akan mematuhinya. Sebelum kemunculan Dajjal, dunia Islam akan diuji oleh Allah Ta'ala dengan kemarau panjang selama 3 tahun berturut-turut. 3 tahun berturut-turut kemarau panjang sebelum kemunculan Dajjal. 3 tahun kemarau, tak ada hujan. Hujan tak ada. 3 tahun tak ada hujan tuan-tuan. Kemarau. Sikit hujan pun tak ada. Kita kata lambat lagi kot Dajjal keluar pasal malam tadi hujan. Lambat lagi kot, tahun ni banyak kali hujan lagi, lambat lagi lah tu Dajjal keluar. Tak mustahil. Tak mustahil kalau Allah nak keluarkan dia esok boleh. Tak mustahil benda tu akan berlaku. Kemudian pada tahun pertama hujan akan kurang sepertiga dari biasa, dan pada tahun kedua hujan akan kurang 2/3 dari biasa, dan pada tahun ketiga hujan sama sekali tidak turun. Mana tahun pertama tu hujan turun, tapi tak banyak mana seperti sebelum-sebelum tu. Sama juga dengan tahun yang kedua, kurang lagi pada tahun pertama. Tahun ketiga terus kemarau. Kemudian umat Islam ketika itu dilanda dengan kelaparan dan kekeringan. Di saat itulah Dajjal akan muncul membawa ujian. Maka daerah mana yang percaya bahawa Dajjal itu adalah Tuhan, ia akan berkata kepada awan, hujanlah kamu di daerah ini. Itu antara kelebihan dia. Dia mari taman kita. Siapa percaya di taman kita ni percaya Dajjal itu Tuhan, Dajjal kata pada awan, hei awan, turunkanlah hujan. Hujan di tempat kita. Tu. Kalau kita percayalah, kalau kita tak percaya dia sebagai Tuhan, kita tolak dia sebagai Tuhan, maka tempat kita akan jadi padang pasir. Dia akan memusnahkan tempat kita tu. Tu Dajjal. Lalu hujan pun akan turun dan bumi pun menjadi subur. Manakala penduduk yang tidak percaya dengan ketuhanan Dajjal, mereka akan tetap berada dalam kelaparan, walaupun sawah ladang mereka berhampiran dengan sawah ladang yang subur yang dimiliki oleh orang-orang yang percaya dengan ketuhanan Dajjal. Sebelah-sebelah setitik pun tak akan kena bendang kita. Ni bendang orang yang percaya Dajjal, ni bendang kita. Sebelah je. Tapi air hujan tu akan turun ngam-ngam pada orang yang percaya Dajjal. Dah kat kita ni tak jadi. Bendang kita tak jadi. Apa yang kita tanam semua tak jadi. Yang kena pada mana? Kena hanya pada orang yang percaya Dajjal itu adalah Tuhan. Kena pada situ je. Begitu pula halnya dengan keadaan binatang. Ekonomi, perdagangan dan segala sumber kehidupan semuanya akan menjadi makmur, stabil, meningkat dan maju bagi orang-orang yang percaya dengan ketuhanan Dajjal. Hidup senang. Siapa percaya Dajjal, hidup senang. Sebaliknya bagi mereka yang tidak mahu mengikutinya, mereka akan terus hidup dalam kekeringan, kemunduran dan kemerosotan. Dalam hal ini ada disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, fayati 'alan nas fayad'uhum fayu'minuna bihi wa yastajibuna lah, fayamuru as-samaa'a fatumtir wal arda fatumbit, fataruhu 'alaihim rihatahum atwala ma kanat tadhura, faasbaghahu duru'a wa amaddahu khawasir, thumma ya'ti 'ala al-qaum fayad'uuhum
فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم ويمروا بالخريبة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كسعاسي بالنحل. Rawahu Muslim. Artinya, lalu Dajjal datang kepada satu kaum dan mengajak mereka supaya beriman dengan ketuhanannya. Apabila mereka menerima seruannya, ia akan menyuruh awan menghujani mereka, maka tanah pun akan subur dan menumbuhkan bermacam-macam tanaman, dan binatang ternak mereka juga menjadi gemuk dan penuh berisi susunya. Binatang kita, binatang ternak kita ni jadi hebat belaka. Siapa yang percaya kepada Dajjal? Manakala kaum lain yang tidak mahu mengikutinya dan tidak mahu mempercayainya sebagai Tuhan, mereka akan tetap berada dalam kesengsaraan. Hujan tidak turun di kawasan mereka, tanah mereka terus menjadi kering kontang, tidak ada tanaman atau binatang ternak yang dapat dihasilkan. Dan apabila Dajjal melalui mana-mana kawasan atau kota yang telah roboh dan hancur, lalu ia berkata, keluarkanlah segala isi perutmu, maka akan keluarlah segala simpanan dan tambang yang berharga yang ada di bawah tanah itu, dan dengan segera mengikutinya seperti rakyat lebah yang terbang mengikuti ke mana ketuanya terbang. Hadis riwayat Muslim. Tu Dajjal, tuan-tuan. Dia pergi satu tempat yang tak ada orang, dia kata keluarlah apa isi perut yang ada dalam satu tempat tu. Ada harta, ada tu, ada apa, pakat keluar habis. Semua akan keluar. Masa tu orang akan tengok, uish, hebat ni Dajjal. Tu tipu daya dia sangat dahsyat. Kita hari ni tuan-tuan, kita dah tahu, tapi belum tentu lagi kita takkan ikut Dajjal. Sehari ni kita tahu, kita mengaji dah, tapi pada saat keluarnya Dajjal belum tentu lagi, pasal kita tak tahu masa tu iman kita macam mana. Terus sebab Abi kata, kalau keluar Dajjal, ikat anak isterimu di rumah. Pasal apa? Seorang ibu dia tak boleh melihat anak dia kelaparan. Dia tak boleh tengok. Sama juga macam kisah Masyitah tu tuan-tuan. Iman dia kuat, dia sanggup tengok suami dia mati, kena masuk dalam kawah anak lelaki dia, tapi dia tak sanggup tengok anak dia yang masih kecil nak perjuangkan agama Islam. Tika anak yang masih baby nak dicampakkan dalam kawah, tika tu lah dia kata nanti dulu. Nampak tak? Iman dia dah mula koyah. Pasal apa? Pasal dia lihat anak dia yang paling kecil tak dicampak dalam kawah. Suami dia dicampak kawah, dia tahan lagi. Anak dia yang sulung, yang besar sikit masuk kawah sampai mati, dia tahan lagi. Bila nak masuk anak yang kecil, nak dicampak dalam kawah, maka ketika tu Allah nak selamatkan akidah Masyitah, Allah nak selamatkan iman dia. Berkatalah anak yang baru umurnya dalam lingkungan 2 bulan. Tuan-tuan baca dalam kitab apa? Isra' wal Mi'raj, kan? Baru umurnya 2 bulan. Budak besar 2 bulan boleh berkata-kata, hai ibuku, campakkan diriku dan dirimu ke dalam. Sesungguhnya kita berada di jalan yang benar. Allahu Akbar. Allah nak selamatkan iman. Itu sebab kita tak tahu lagi. Nampak tak? Makali kita pun gitu juga. Nampak tak? Kita baik ni ikat anak isteri kita di rumah, rupanya tok lelaki di bahang ikut Dajjal. Dajjal sungguh. Nampak tak? Diikat, aku kena ikat anak bini aku di rumah. Diikat sungguh. Lepas dia lagi ikut turut Dajjal. Penat. Masuk ikat, kita kena kuat tuan-tuan. Kena kuat. Betul-betul kena kuat. Sangat bahaya. Kita bagi habis ni. Baca tu. Dan ada pula diriwayatkan bahawa pendukung Dajjal akan memiliki segunung roti makanan, sedangkan orang-orang yang tidak percaya dengan ketuhanan Dajjal berada dalam keadaan kelaparan dan kefakiran. Dia ada macam-macam. Tapi siapa yang tak percaya, lapar. Kalau gitu Ustaz, kami beli stok Maggi 3 tan tak boleh? Jadi masa tu siapa yang tak percaya Dajjal, makanan yang kita simpan pun akan dirampas. Dajjal dia tahu apa simpan mari rumah kita, dia tahulah kau. Mana? Susah tuan-tuan, memang tak boleh. Memang kita kena lalui benda tu. Kalau kita hidup pada zaman tersebut, kita akan lalui benda tu.
Payah tuan-tuan, bebek tuan-tuan minta doa mati cepat. Dah nak hadap fitnah dajjal bukan senang. Nak iman yang kuat pada mulanya akan jadi goyah. Akan bergoyang iman seorang tu sebab apa? Tengok anak isteri menangis kelaparan. Abang lapar lah abang, ayah lapar. Menangis lapar. Tak tahan kita tuan-tuan. Nak kita minta kita ni dapat dielak daripada fitnah dajjal, comel. Tu sebab Nabi ajar pada kita. Marah. Tapi jangan doa minta mati pula. Ya Allah matikanlah aku ya Allah. Doa gitu tak leh. Tak leh doa, haram. Kita doa minta mati tak leh. Tapi kalau kita berdoa, kita minta mati di tempat yang baik, boleh. Ya Allah, matikanlah aku dekat Masjidil Haram, matikanlah aku kat Masjid Nabawi, supaya dekat aku dengan Nabi. Tu boleh. Ya Allah, matikanlah aku tak nak tengok dajjal mati aku sekarang, tak apa, tak boleh. Tu haram, dosa. Dalam hal ini sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qila fama yu'ishun nas fi dhalika zaman. Jadi apa yang dimakan oleh orang Islam pada waktu itu wahai Rasulullah? Dan orang Islam kuat iman, dia tak nak makanan. Mereka tanyalah, ya Rasulullah, apa makanan mereka ketika tu? Nabi SAW menjawab, qal at-tahlil wa takbir wa tasbih wa tahmid wa yujra dhalika alaihi majrut ta'am. Mereka akan merasa kenyang dengan bertahlil, bertakbir, bertasbih dan bertahmid. Jadi zikir-zikir itu menggantikan makan. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Nampak kan? Makan ni tahlil. Marah. Dulu sebelum keluar dajjal, kita tahlil, kita dapat makan. Habis tahlil, orang ulur makan kat kita. Pulut kuningnya, nasi belauknya, macam-macam ada. Tapi saat keluarnya dajjal kita bertahlil, tak ada makanan, tapi perut kita Allah bagi rasa kenyang. Rasa kenyang macam mana? Macam bahan KFC ke? Tak. Makna kita ni Allah tak bagi rasa lapar. Allah tak bagi kita ni rasa lapar bila kita ni banyak bertahlil, bertakbir, bertasbih dan bertahmid. Itulah makanan orang beriman. Dia akan rasa kenyang. Marah. Itulah tuan-tuan, ni ujian yang berat, ujian yang sangat berat. Bila bertemu dengan dajjal, kita minta Allah jauhkan kita daripada fitnah dajjal. Wallahu a'lam. Cukup sekadar tu, insya-Allah panjang umur rezeki tuan-tuan, kita akan sambung lagi pada masa yang akan datang pada 8.2, ada bersamanya seumpama syurga dan neraka. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.